Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincang pula pasal aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, prinsip Pascal adalah berkaitan dengan tekanan bendalin. Jadi, sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang lebih kecil. Okey, macam kita tengok yang kita buat soalan sebelum ni. Ini adalah salah satu daripada sistem hidrolik. Okey. So kat sini ada 3 contoh prinsip Pascal dalam kehidupan harian yang kita gunakan. Okey, yang pertama adalah jet hidrolik, brake hidrolik dalam kereta atau motor, dan juga kerusi rawatan gigi, di mana kerusi itu boleh dinaikkan ataupun diturunkan. Sak mana yang duduk atas kerusi itu pun masih boleh dinaikkan dan diturunkan dengan daya yang lebih kecil. Okey, so kita tengok sistem hidrolik. Jet hidrolik digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel, membaiki kereta. Jadi sistem jet brake hidrolik ni cikgu dah bincangkan dalam satu lagi video yang kamu kena tengok. Keyword dia jengok jangan tak tengok. Okey, so penerangannya cikgu tekan kat sini lah no. Okey, sini ada satu tuas. Tuas kecil itu yang kita panggil sebagai daya input. Okey, bila kita tarik tuas tu naik ke atas, okey, bila kita tarik tuas tu naik dan turun ke atas, injak pada takungan cecair itu akan terbuka. Bila injak pada takungan cecair itu terbuka, air akan memenuhi ruang bawah tu. Jadi air dalam ruang bawah tu akan ditolak oleh tuas yang pertama tu, ditolak ke bawah dan memaksa bendalin tu semua pergi ke umbuh besar. Jadi injap di umbuh besar tu akan terbuka apabila tuas tu diturunkan. Bila diturunkan, cecair ditambah pada bahagian umbuh besar, takungan umbuh besar tu, dan menyebabkan umbuh besar tu bergerak ke atas. Okey, bila dia dapat bergerak ke atas, maksudnya dia boleh menaikkan beban yang lebih besar. Tengoklah, daripada tuas yang kecil saja yang kita guna tangan, tapi akhirnya boleh mengangkat beban yang lebih besar. Let's say kata kita letak kereta dekat situ. Okey, so bila kita tak mau guna balik, kita akan angkat pula tuas tu. Cecair dalam umbuh besar tu akan dimasuk kembali ke dalam takung cecair melalui injap pelepas. Okey, nak ular balik, tuas akan dinaik dan diturunkan. Jadi air masuk melalui injap, okey, daripada takungan cecair, jadi air jadi banyak. Tuas akan diturunkan dan paksa semua air masuk ke dalam umbuh besar. Di umbuh besar, air ataupun bendalin itu akan memaksa umbuh besar ditolak ke atas. Umbuh besar ini fungsi dia adalah output. Jadi beban tu pun akan diangkat. Okey, seterusnya kita tengok ni samalah benda yang cikgu terang tadi. Okey, so seterusnya ni pun ketinggian dan kedudukan umbuh besar. Ya, awak boleh baca untuk awak fahamkan. Pun sama juga. Okey, sekarang kita tengok sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Okey, so ini adalah contoh hidrolik sistem. Dia ada 2 jenis contoh brake kat dalam kereta. Satu brake drum dan satu lagi brake disc. Okey, so yang ini kita tengok ini adalah brake disc. Okey, so bila pemandu tekan saja pedal brake atau brake pedal, jadi dia akan menolak umbah input ke dalam. Bila masuk ke dalam, ditolak ke dalam. Jadi cecair yang ada dalam master cylinder, okey, akan dipaksa bergerak keluar melalui pipe kecil tu dan melalui ceper. Jadi ceper yang warna merah ni akan menekan roda tayar dan menyebabkan
tayar tu berhenti. Itulah fungsi dia. Okey, so kita tengok pula. Ini adalah sistem sepenuhnya untuk brake. Dia ada 2 brake cakra dan 1 brake gelendong ataupun brake drum yang cikgu sebut tadi kan. Okey, kat belakang kita tengok yang ini brake cakra, kita tekan pedal brake, teruslah silinder brake tu akan menekan piring keluli piring keluli ataupun cakra yang di tengah-tengah. Bila piring tu berhenti, maksudnya tayar juga berhenti. Tapi kalau kita tengok pula untuk brake gelendong dia macam lain. Bila kita tekan saja brake, minyak akan masuk ke dalam tayar dan akan menyebabkan kasut brake ataupun pelapik brake tu akan ditolak ke tepi tayar dan menyebabkan tayar tu berhenti bergerak disebabkan oleh tekanan di tepi brake yang kita kenal kat sini kasut brake. Okey, jadi kasut brake ni akan menahan pusingan tayar itu. Itu beza dia. Yang cakra silinder brake tu akan mengepit brake cakra. Tapi kalau brake gelendong pula, dia ada slipper yang menolak tayar yang tengah berpusing. Okey, so ini adalah perbezaan antara brake cakra dan juga brake gelendong ataupun brake drum. Okey. Jadi, kalau kita tengok kat sini yang pertama, persamaan antara dua-dua brake ni. Yang pertama, pedal brake yang ditekan menolak umbuh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Itu yang sama. Maksudnya bila kita tekan saja brake, semua cecair dekat bahagian brake tu akan bergerak pergi ke kedua-dua piston untuk kedua-dua brake, sama ada cakra ataupun gelendong. Kedua, tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Jadi masa kita boleh tekan tu, semua minyak-minyak yang sepatutnya ada di bahagian depan akan dipaksa ke bahagian belakang. Jadi bila berlakunya macam tu, tekanan pun akan terhasil dan menyebabkan roda kereta berhenti. Okey, tengok perbezaan antara brake cakra dengan brake gelendong. Tekanan brake cakra, tekanan menolak umbuh dalam silinder brake dan yang menolak pada brake lalu. Tekan ke atas piring keluli pada cakra. Maksudnya tekanan itu menyebabkan piring cakra tu dikepit dan juga cakra tu akan berhenti berputar. Tapi kalau brake gelendong pula, tekanan ini menolak umbuh dalam silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Maksudnya dia ada slipper brake. Slipper brake tu akan ditolak ke tepi untuk menghasilkan geseran yang tinggi. Okey, kita tengok ada geseran antara brake dengan piring keluli memperlahankan atau menghentikan putaran roda. Okey, tapi kalau untuk brake gelendong pula, brake geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake memperlahankan dan menghentikan pusingan roda. Okey, itu fungsi dia. Okey, kerusi rawatan gigi. Okey, operasi kerusi rawatan gigi dihubungkaitkan dengan sistem hidrolik. Ini adalah hubung kait dia. Hubung kait dia? Dan kat kerusi tu dia ada macam sama macam kita belajar yang awal tu, yang ada input dan output. Output tu kita bagi input tu, kita tekan tuas. Output tu adalah apa yang telah dinaikkan. Maksudnya kerusi itulah. Jadi kerusi rawatan gigi, operasi kawasan gigi dihubungkan dengan sistem hidrolik. Okey, sekian, terima kasih.